Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni adalah hari Ahad ataupun hari Isnin. Hari Ahad namanya. So hari Ahad mostly hari Minggu kita nak ada berlaku pump sedikit di Bitcoin. Do small saja. Aku kata expert hanya di 1 hour, di 4 hours kita tengok hanya kenaikan sikit ya, dalam plus minus dalam aku kata 100,000 di Bitcoin, dan di Ethereum kita tengok mostly plus dalam 200 ataupun $200 saja. So adakah ini kita tengokkan secara kita zoom in ataupun zoom out, kita zoom out market, kita tengok hanyalah kenaikan kecil saja. So nanti tu akan tunjukkan point-point penting, adakah kenaikan ni untuk drive gerakan lebih tinggi ataupun hanyalah fake pump ataupun aku kata bull trap untuk melakukan another dropping. Nanti tu akan tunjukkan di chat, dan sama ada anda boleh buy atau tidak currently tu akan terangkan untuk anda, dan kita akan tengok di chart untuk secara keseluruhan. So tanpa buang masa lagi, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan, tengok apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours malam. So inilah coin market cap. So coin market cap currently berada di mana? Total market cap berada di 965 billion. So ikutkan pagi semalam adalah 920 lebih billion. So ada pelaku peningkatan. Kemudian volume 60 billion, BTC 42.0, Ethereum melakukan peningkatan daripada 15 ke hampir 17%. So tengok harga semasa untuk pagi ni. Sebelum harga masa tengok dulu di aku kata summary, iaitu summary pergerakan semalam. Total market increase banyak 2.68, tapi volume sedikit lah, tak ada volume. Normal hari Sabtu Ahad memang kita expectation kan tak ada volume. Volume hanyalah hampir saja 6%, iaitu 5.96%. BTC dropping 0.45, tapi Ethereum kita tengok meningkatlah daripada 15 ke hampir ke 17. So harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 21.2, iaitu peningkatan 1.77%. So macam dekat malam kita ada minor support di kawasan 21, di mana break satu kita ada possible untuk gain ke kawasan 23. Apa adakah boleh sampai tidak? Kita ada satu lagi trendline, iaitu trendline triangle. Nanti tu akan tunjukkan chart apakah kuartal fungsi trendline tu, adakah kita akan naik lagi atau tidak. So untuk di Ethereum melakukan kenaikan hampir 8%, bukan hampir lebih dari 8%, dengan weekly kenaikan 11%, iaitu daripada ikutkan semalam kita tengok 1.2k untuk higher high kita tengok tu jenguk tadi almost dalam 1.4. So now keadaan Ethereum 1.354. So ikutkan tak nak berlaku pergerakan yang drastik pun, still lagi tu akan tunjukkan level penting untuk anda di chart Ethereum. So untuk di BNB 4.52, kemudian SRP 4.6, hampir 3% untuk Cardano. So mostly semua tengok dalam green day disebabkan aku kata Bitcoin dan Ethereum melakukan peningkatan. So apakah peningkatan Bitcoin ini dan Ethereum akan terus melakukan kenaikan? Let's go, kita pergi ke chart. Yang pertama hari ni Zul nak start dulu dengan Ethereum. So Ethereum, kenapa Ethereum melakukan peningkatan? Sampai mana kita tengok still lagi follow kita punya channel, iaitu bear flag kita, dan still lagi betul-betul berlaku huge rejection. Kita berlaku huge rejection di kawasan ni. Inilah candle daily maknanya. Inilah candle daily. Kita tengok macam mana candle ini tinggal shadow yang kata panjang juga atas ni, meaning berlaku rejection daripada price berapa? Ikutkan harga tertinggi lah price dalam 1.4, 1422. So kenapa berlaku rejection dekat sini? So kat sini kita ada banyak resistance. Kalau ikutkan first kali kita ada resistance untuk channel. Kemudian kita ada juga resistance untuk kita punya Fibonacci. Aku kata golden packet. Kemudian kat sini juga kalau ikutkan di daily ni, kita akan pergi balik. Kita ada apa? Dekat sini kita ada close open high masa tahun 2017. So 2017 sebelum kita bear market itu, 2017 kita buran, 2018 kita start bearish market masa last cycle. So kita nampak ada aku kata close and body untuk di 4 hours. Untuk di daily untuk Ethereum. So meaning legit untuk mengatakan 1.3 ataupun nanti akan tunjukkan price ikutkan line itu berada di mana. Ikutkan line itu berada di 1392. So kita punya major resistance. So kalau untuk kita katakan Ethereum untuk terus melakukan peningkatan, first confirmation adalah kita perlu breakout dulu 1392 level ini. So kalau breakout ni barulah kita net support mana? Net resistance kita akan berada di 1.7. Kenapa 1.7? 1.7 adalah mostly kita tengok ada huge reaction di kawasan ni, dan juga kawasan ini. So meaning untuk Ethereum kali still lagi hanyalah kata short term, sebab still lagi kita
on target ataupun on track pergerakan ni, point breaking untuk Ethereum breakout. So ini hanya small pump, so meaning untuk Zul tak buy. Sebab apa? Untuk current market, maknanya Zul dah kuarter terdedah banyak. Zul punya portfolio pun 70% dah kuarter drop. So siapa yang sesuai untuk beli di kawasan ini? So bagi macam dari dulu gitu cakap, iaitu whatever antara Ethereum antara 1.7 dan 1K adalah good position untuk anda leverage. Anda untuk DCA, dollar cost average. DCA, DC tak keluar average dia. Dollar cost average. Apa itu dollar cost average? Meaning kita buy whatever antara price 1.7 dan 1K ni, kita boleh buy dan ikutkan anda nak buy weekly pun boleh, anda nak buy daily pun boleh, anda nak buy monthly boleh. So kalau anda ada RM1,000, bahagilah dengan seminggu. So setiap minggu ada, sebulan ada 4 minggu. 4 minggu tu setiap minggu anda boleh buy 200.5 setiap minggu. Ataupun anda nak buy harian tu, harian anda bagilah dengan 30. So 1,000 tu anda kiralah berapa dapat untuk kuartal setiap hari. So walaupun itulah untuk Ethereum, mostly bagi Zul short term pump still lagi major drop. Kita ada lagi another drop ke bawah berdasarkan kita punya pattern. So untuk tengok untuk breakout sekiranya Ethereum kembali di atas kawasan ni dan apa tengok untuk major ataupun kenaikan yang drastik ialah kita perlu breakout trendline putih ni at least untuk kenaikan. Apapun untuk di 1.7 juga kita ada major resistance. So probably apa yang kita akan tengok adalah akan berlaku reaction di kawasan ini, sama ada berlaku pengurangan atau rejection ataupun terus naik. So walaupun untuk short term yes ada regain. So bagi Zul tak rugi pun kalau anda nak DCA kawasan ni, iaitu 1.7 dan 1K ni. Cuma jangan all in, hanya buy lah weekly ke monthly, anda letak target DCA saja. Sebab apa? Ethereum currently berada di dalam kawasan 68 dan 78% discount. So consider barang tu dah discount ataupun daripada harga tertinggi dia. Kali ni Ethereum ni tengah discount 78% ke 68%. So good banyak untuk Ethereum anda buy dollar cost average untuk kali ni. Siapapun kalau drop lagi tak ada masalah, itu adalah kita akan buy lagi. Sebab apa? Dalam bear market ni kita tak fikirkan pasal volume, kita tak fikirkan pasal value atau tak fikirkan pasal profit banyak, kita fikirkan pasal kumpul aset sebanyak boleh. So bagi Zul, Ethereum 1K ke 1.7 dah memang good position untuk buy, dan berdasarkan bear market kata circle market, kita ada possibility lagi untuk drop ke kawasan 500. Taklah kalau drop 500 nanti kita akan buy. Sebab apa? Kalau berlaku drop ke kawasan 500 ke atas 200 ni hanyalah drop sementara saja, bottom, kemudian dia akan start regain balik, dan expectation adalah dia akan range dalam kawasan 17 dan 12 kembali. So kalau anda buy di kawasan ni pun tak masalah, kalau drop kita buy lagi. Dan kalau expected untuk another 3 year 23, 24, kita akan sideway antara 17, 12 sebelum kita buran tahun 2025. So itulah berdasarkan circle market. So itulah untuk Ethereum. Sebagai Zul still lagi aku kata small pump untuk pergerakan, still lagi inilah aku kata expectation untuk another shoe drop ke bawah untuk expectation target ke 5. Bila tak pasti, still lagi kalau price ni breakout ni pun kita still lagi ada 17. Kalau breakout 17 barulah kita akan sedikit nampak untuk naik ke atas. Apapun adakah kita buran, belum lagi. So expect akan ada release bounce. Sebab apa? Kita dah drop banyak ni untuk Ethereum. Naknya contoh macam ni pun kita tengok Ethereum drop, kemudian ada release bounce. Sama juga kat sini, dekat sini release bounce ataupun harga tertinggi dia boleh pergi. Untuk kali ni kalau tengokkan, kita tengok last height, last lower height, inilah lower height, higher height, lower height. So lower height ni kita boleh tarik point, iaitu swing high ini to swing low tu. Kalau low dengan low currently, so ini kita tahu kita ada golden box kat sini ataupun retracement kat ni. So inilah kuartal level penting. So sekiranya kita nak tengok Ethereum tu ada massive pump ataupun kenaikan pump tu, still lagi even kalau sampai kenaikan di kawasan 2.5k, still lagi hanyalah belum lagi buran, hanyalah kuartal release bound. So untuk Ethereum release bound potential higher boleh sampai 2.5. So nak sampai 25 banyaklah return tu. Bercakap kita tak perlu fikirkan pasal volume lagi. Currently bukan masa buran, kita hanya expected untuk still lagi downtrend. So whatever adalah good position untuk kita lah sebagai investor adalah average saja. 1.7, 1k, tak perlu pening-pening, anda buy saja untuk dollar cost average, buy weekly, buy monthly, terpulang pada anda berapa banyak anda target, dan yang penting invest duit yang anda expectation kan boleh loss. Dan
kita ada lagi level untuk Ethereum jatuh semana. Kita ada level di $500 dan juga $250. Sekiranya jatuh, itu rezeki. Macam juga tadi kita buy masa bearish market ni, kita buy untuk collect asset. Kita tak fikir pasal profit, kita akan fikir profit itu next. Sebab apa? Kita tahu bearish market akan berlangsung mostly dalam circle kita dalam 3 tahun. So 22 adalah tahun pertama, 23, 24 dan 25 barulah kita akan melakukan huge drop atau huge bullish untuk next circle. Tu meaning dalam 3 tahun ni kita akan bottom dulu. Tu meaning adalah seperti akan sideway antara yang dekat antara 17 dan 12. Ada rezeki ke 500, 200, kita akan buy lagi untuk collect asset sebanyak boleh. So simple saja untuk investment. Dan kalau anda nak tengok kenapa Ethereum ni berlaku, adakah ada kenaikan saja. Kenaikan ni bukan saja-saja je kenaikan, sebabkan disupportkan beberapa news, iaitu news kita tengok adalah disebabkan kita tengok apa kata merging project for September according to soft timeline. Apa maksud ini adalah daripada proof of work ke proof of stake. So ingat, Ethereum naknya, kalau siapa tahu, Ethereum adalah dalam transaction daripada proof of work ke proof of stake. Kalau ini adalah Ethereum 2.0 tu kan, itulah daripada Ethereum currently adalah proof of work, dan kemudian yang boleh mining. Nanti Ethereum proof of stake dah tak boleh mining. Expected tak boleh, sebab apa? Proof of stake ni aku kata expected dah ada pun coin tu, dia hanya akan diriliskan saja. So untuk itulah kita tengok Ethereum. Kemudian hari 14 bulan pun dia ada share kat sini, Ethereum Shadow Fork Nice Go Live lead to up to merge. So merge ni sama lah. Untuk merge apa? Untuk transaksi ataupun peralihan daripada Ethereum daripada Ethereum sekarang proof of work ke Ethereum 2.0. So ini macam cakap, untuk kenaikan, untuk future edit, untuk future value untuk Ethereum. Sebab tu mereka Ethereum adalah consider long term ataupun good investment untuk long term, selepas coin kedua terbaik selepas Bitcoin. Sebab apa? Terbaik saja Ethereum merge menjadi 2.0, meaning kita akan tahu fee dia akan berkurangan. Siapa yang buy Ethereum buat transfer transfer Ethereum ni, anda tahulah dia punya Ethereum fee tu mahal mana kan. So itulah solution dia adalah proof of stake. Walaupun itulah consider good, tapi still lagi ada berapa minor yang perlu diselesaikan, masalah-masalah yang perlu diselesaikan untuk Ethereum. So hopefully itu tak jadi isu yang besar untuk Ethereum. So Ethereum lebih kuartal ke depan untuk melakukan kenaikan ataupun edit value. So ini macam lah, proof of stake untuk Ethereum ni adalah another satu. Dan juga Ethereum ni kegunaan dia punya ekosistem pun banyak lah, guna NFT, guna apa, DeFi, banyak yang guna under Ethereum. So ini juga tu, Ethereum ni consider dah yang kuat lah dalam market selepas Bitcoin. So apapun, Ethereum adalah dia punya long term investment. Whatever antara 1.7 1k adalah good potential untuk buy. So untuk Ethereum ni currently Zul tak buy lagi. Sebab apa? Zul akan buy juga Ethereum ni kawasan ni, tapi Zul tunggu untuk bulan ni banyak news yang penting. Contoh, kita ada Fed meeting 26-27 untuk tengok interest rate. So sebelum ni CPI data kita dah tahu, di mana CPI data daripada 8.6 bulan 6, currently bulan 7 lah aku kata 9.1. So 91%, 91 ini inflation meningkat. So bila inflation meningkat, kita tahu interest rate akan dinaikkan. So meaning Fed meeting 26-27, meaning 27 hari bulan tu kita akan tahu berapa kuartal interest akan dinaikkan. Kita akan tengok CPI data buruk 91, tapi kripto secara kuartal rebound melakukan kenaikan. Bagus naknya, meaning kita tengok almost bottom naknya. Itulah petanda-petanda kuartal crypto almost bottom. Now kita nak tengok apakah effect, untuk kita nak tengok lagi apakah reaction Bitcoin dengan ataupun Ethereum. Mostly kita akan Bitcoin dan Ethereum naknya, crypto market kita nak tengok apakah reaction dengan interest rate. Kemudian 28 kita akan ada earning report. Apa tu earning report untuk GDP? So GDP US. So ini macam mana GDP ni kita tengoklah, adakah GDP dia makin meningkat ataupun menurun. So dengan current market, kadang kita expect GDP menurun. So menurun tu, kalau menurun banyak meaning India je, tapi kalau menurun sikit saja, so meaning GDP aku kata GDP gross domestic product still lagi boleh support untuk kenaikan interest. Bila kita tahu ada lagi kenaikan interest, good untuk kita counter boleh inflation. So apa yang berlaku, kita nampak dolar akan terus menungkuh. Bila dolar akan menungkuh, apa yang berlaku, mostly asset akan melakukan dropping. Sebab tu tengok di Ethereum sendiri pun ada lagi, still lagi kita ada, tak ada lagi sebarang pergerakan bullish. Ini adalah kemudian short term saja. Mostly kita tengok ada opportunity lagi untuk drop bawah. Sekiranya Ethereum dan Bitcoin berjaya bertahan di kawasan ni ataupun sideways, good. Kita nampak tentara ekonominya, aku kata ekonomi US dah tak beri efek banyak pun kripto. So meaning good, kita dah hampir bottom. Cuma kita perlu beware lagi. Sebab apa?
kejatuhan ekonomi dalam kuartal GDP ni akan menyebab apa? Company-company besar yang contoh kita tengok mining ataupun contoh yang terdekat yang kita nampak adalah mining. Sekiranya mining ini ingat mining ni dia beli miner ataupun dia beli kuartal equipment tu menggunakan loan. So bila menggunakan loan, apa yang berlaku? Macam tadi GDP berkurun tapi turun tapi still lagi boleh support kenaikan interest. Bila kenaikan interest ni apa yang berlaku? Setiap loan yang kita buat, apa saja syarikat ni buat akan melakukan kenaikan. So meaning untuk miner ni akan berlaku peningkatan kos dalam operasi. So meaning bila berlaku peningkatan operasi, adakah dia boleh support? So mungkin dalam 2 bulan 3 bulan mungkin dia boleh support. Mungkin boleh kata tak perlu jual Bitcoin, tapi in future mungkin dalam setahun jika kita bearish market selama 3 tahun, dalam masa 3 tahun ni sekiranya interest rate makin dia naik lagi tinggi, meaning setiap bulan kenaikan kos penyelenggaraan untuk miner ni akan tinggi. So meaning give a time, miner akan perlu jual juga sedikit Bitcoin. So kalau jual sedikit-sedikit mungkin tak ada masalah, tapi sekiranya ada huge amount kuartal Bitcoin dijual oleh miner, so meaning akan berlaku kuartal another dropping dalam Bitcoin. So anda tahu bila Bitcoin drop, apa yang akan berlaku? Semua altcoin akan drop. So jom kita ke Bitcoin. So Bitcoin melakukan kenaikan, adakah good? So Bitcoin walaupun melakukan kenaikan untuk di 4 hours malam, so ada share kan di Discord channel untuk kita tengok ada possible untuk miner pump. Sebab apa? Kita seperti yang ini tu tarik Fibonacci swing high to swing low, kita dapat box ini, dan box ini buat satu trend line dan dia dekat di aku kata Discord channel. Sekiranya malam kita breakout ni ada potensial untuk kita sampai atas. Sampai mana? So untuk inilah price target adalah mostly kita akan tengok di kawasan first trend line ni, triangle, dan juga kita nampak di kawasan aku kata channel dan juga 23k. So manakah poin penting untuk kita mengatakan dia lebih naik ke atas? Sama macam di aku kata Ethereum tadi, kalau break 1300 ataupun plus minus kita 1.4 lah, 1.4 di Ethereum, barulah kita akan ada opportunity untuk sampai lagi atas untuk di kata Ethereum. So untuk Bitcoin, Bitcoin kita ada level penting di kawasan 23k. So meaning whatever price kawasan ni adalah still lagi consider hanya sideways, dan berdasarkan pattern dan chart yang kita ada typical triangle. Typical triangle adalah pattern di mana continuous pattern dengan 70%, 80% adalah price akan drop ke bawah. Kemudian kita ada juga apa lagi? Another pattern, kita ada pattern baru, iaitu kita ada bear flag, iaitu rising channel. Rising channel juga consider sama seperti di quarter triangle, iaitu dengan 70% potensial untuk drop ke bawah berbanding 30% saja untuk naik atas. Kemudian kita ada apa lagi ni? Kita ada antara 23 dan 27 kita ada flat channel. So flat channel pun sama juga adalah continuously pattern dengan quarter expectation dia akan break ke bawah dengan 70% ke quarter breakout ke bawah. So meaning secara datanya kita tengok price Bitcoin adalah nak jatuh lagi. Cuma yang good ni adalah kita masa CPI data itu dia selalu ada 86 ke naik 91, Bitcoin melakukan kenaikan. So ibu kenaikan tu pun tu ada mention kan, iaitu kita ada bullish untuk daily ni. Kuartal hijau ni close ni kita akan kenaikan. So kenaikan ini maknanya dah ikutkan adalah dah kuartal sampai limit. Kenapa sampai limit? Ikutkan swing high to swing low, dah sampai pun kawasan kita punya resistance antara 21.1 ke 21.7. Adakah dia boleh naik lagi? Yes, ada bagi potential untuk melakukan kenaikan, tapi berdasarkan yang ada ni pattern mostly target kita boleh sampai di kawasan ni dan mostly di kawasan ini. Even kalau kita kuartal sedikit buruk ialah kita akan berlaku fake out, iaitu breakout 23 dan still lagi channel, kemudian price masuk balik. So untuk berlaku fake out sebenarnya kalau kita breakout atas 23 kemudian sampai di kawasan channel, kemudian price return balik below, so meaning kita akan nampak another drop ke bawah untuk massive drop. So itulah aku kata untuk short term untuk Bitcoin adalah mostly yes ada potensi untuk pump, tapi tu nampak ini adalah sebagai hanya tak ada kata yang drastik pun kenaikan ni untuk Bitcoin, hanyalah normal. Sebab apa? Sedikit release, macam cakap, sedikit release release emotional dalam market. Sebab apa? Kita tengok CPI data 91 lagi tinggi daripada bulan sebelum ini, tapi Bitcoin tak melakukan dropping. So meaning cakap good untuk crypto sebenarnya ialah ini bermakna kita dah hampir bottom. Even di kawasan 20k pun adalah 20k adalah all time high masa tahun 2017. Sebenarnya 20k adalah most kita boleh expect lah kita punya strong support. Even di weekly kalau tengok sebelum ni, even weekly pun kita dah close, kemudian kita regain balik. So meaning kita crypto still lagi fight di kawasan 20k. So good secara keseluruhannya. Tapi walaupun untuk pattern ni aku kata untuk short term di 4 hours dan di daily, kita nampak adalah price ini still lagi adalah arahnya lah continuously drop ke bawah. Cuma so
adakah good potential untuk buy kawasan ni? Macam juga sebelum ni, whatever antara 26 dan 1.5k adalah good position untuk kita dollar cost average. So bagi siapa yang masih baru kenal Bitcoin, mungkin anda ada 100, mungkin anda ada RM10,000. So mungkin anda baru invest RM1,000, ada lagi RM900. So ini adalah good position untuk anda. Sebab apa? Anda newcomer dalam market. So anda boleh, bagi Zul, katakanlah ikutkan nak nasihat ataupun aku kata anda nak buy coin mana, Zul nasihatkan untuk anda hanya buy Bitcoin dan Ethereum saja untuk currently. Sebab apa? Altcoin yang bawah nanti kita akan buy, akan sampai juga. Kali kita akan buy Bitcoin dan Ethereum dulu. So dalam RM10,000 tu anda boleh dividekan berdua, iaitu 50-50. 50 untuk Bitcoin, 50 untuk altcoin. So 50 ni ataupun daripada RM10,000 dia anda RM5,000, RM5,000 anda boleh fokus buy di Bitcoin. So adakah nak buy terus RM5,000 kat kawasan ni? Tidak. Anda buy lah secara dollar cost average ataupun weekly ataupun monthly. Target lah, contoh anda ada RM5,000 tadi, so anda boleh membeli dalam masa 5 bulan, dan untuk expand dalam 5 bulan tu anda boleh kumpul lagi dana. So tak terpulang kepada anda, mungkin nak buy sebulan 500 ke, so terpulang kepada anda tu, tapi jangan buy lock in, buy DCA. So whatever lah yang terbaik adalah kita tengok, kalau nak kata tengok ni adalah boleh buy weekly. So kalau anda ada 500 untuk buy monthly, so seminggu most plus minus anda boleh buy RM130, 100 dalam 125 ringgit lah, RM125 setiap minggu anda buy. Ataupun anda nak buy monthly, so tiap whatever price Bitcoin antara 26 dan 15 anda boleh buy tu. Itu adalah kata untuk newcomer. Tapi untuk macam Zul, untuk siapa-siapa yang dah lost position macam Zul sini pun dah lost profit, lost value asset Zul lah sebanyak 70%. So daripada 50k currently hanya tinggal dalam hanyalah berapa, 15k, hanyalah dalam 15k saja, 15k ke 13k saja ringgit Malaysia. So ini untuk Zul adalah bukan good position untuk buy. Sebab apa? Zul dah ada position, tak masalah. Kalau price ini naik, yang loss itu kembali regain value. So ini apa yang Zul position, Zul tunggulah, Zul simpan cash. Sebab apa? Zul tahu nampak pergerakan untuk Bitcoin dan Ethereum still lagi ada kejatuhan di bawah. Untuk di Bitcoin kita ada target dalam 10k. So give a time, kalau price tu jatuh Zul akan buy. Tapi kalau price tak jatuh, price turun naik, tak ada masalah, Zul akan regain juga profit. Sebab apa? Zul dah ada position di Bitcoin dan Ethereum. So untuk menjawab soalan ni, adakah good position untuk buy atau tidak? Yes, good untuk buy DCA, tapi bergantung kepada dua keadaan, sama ada newcomer ataupun anda adalah seorang yang sedang kuartal macam Zul dengan loss 7%. Tapi tak masalah pun kalau kita loss macam Zul pun 7%, tak kisah, kita still lagi boleh DCA. So mungkin jangan DCA banyak sangat, mungkin DCA dalam 10% dulu ataupun mungkin 5% dulu daripada dana yang akan ada. So whatever antara 26 15k dah memang consider good DCA. So macam cakap lah, kalau ikutkan dah, kalau semua Zul akan buy juga di kawasan ni. Cuma currently apa yang Zul tunggu adalah Zul nak tunggu dulu. Sebab apa? Kita baru dapat sebelum ni juga Zul nak tunggu sampai 10k Ethereum sampai 5k 5,500. Tapi Zul akan buy setelah ini selesai. Apa yang selesai? Iaitu pertama, kita nampak CPI data 91, Bitcoin kata tak berlaku dropping, tak berlaku sebarang dropping, even berlaku kenaikan. So good untuk Bitcoin. Kemudian kita tengok apa lagi trending. Kita akan tengok untuk Fed meeting, iaitu kita tahu Fed meeting dengan inflation naik 91, kita tahu bahawa kita akan tengok untuk kata Bitcoin, untuk inflation 91, Bitcoin tak melakukan dropping, melakukan kenaikan. Good. Now kita tengok Fed meeting, bila inflation tinggi 91, apa maksud kita nak counter inflation lah, kita akan perlu naikkan interest rate. So interest rate US currently lah 2%. So dengan expected ada naik 75 base point ataupun 75%, 0.75%. Tapi as lah itu minimum. The expectation untuk kata kali ni ataupun 27 hari bulan ni, kita akan ada kenaikan hampir sure lah 1%. So 1% daripada 2% melekat 2% currently yang kuat internet di US akan naik terus sampai ke 3%. So 3% itu akan menyebabkan kos-kos macam cakap lah, miner ni sangat miner masa tahun 2021 dia buat loan yang banyak di bank untuk beli mesin untuk miner. So now apa yang berlaku? Interest rate dinaikkan. Bila interest rate dinaikkan, apa yang berlaku? Kos bulanan untuk bayar loan itu tinggi. So meaning kos itu perlu ditanggung oleh miner kan. So untuk dia tengok, sekiranya kita tengok kejatuhan Bitcoin ke 10k apa, dia nampak adalah next kejadian ataupun next term ataupun next black swan event adalah yang akan berlaku di miner. Sebelum ni kita ada case UST, DPEG, Stablecoin DPEG, kemudian kita ada juga exchanger Celsius, 3 Arrow, Voyager, apa lagi,
Satu lagi lupa nama, yang mana exchanger ni dah bankrupt, Voyager dah bankrupt, Celsius pun dah bankrupt. So meaning apa berlaku, siapa yang ada simpan yang Celsius tu, meaning duit anda hilang macam tu saja. So meaning next kita dah tak nampak apa lagi yang major event yang akan berlaku. So apa yang ternampak adalah yang ni, yang efek ekonomi tadi. Kita nampak inflation terus dinaikkan. Bila inflation terus dinaikkan, kita tahu interest akan dinaikkan lagi. Bila interest akan dinaikkan lagi, apa kita tahu, kita nampak segala loan akan melakukan peningkatan untuk monthly cost. So monthly cost ni akan efek mana, kita nampak di Bitcoin. Nak efek apa, kita akan nampak yang closely lah next event kita possibly di miner. Sebab apa, miner ni macam kata beli mesin hutang. Bila hutang tu ada interest rate, bila interest naik, cost monthly dia meningkat. Bila cost monthly meningkat, sekiranya kita dalam bearish market ni, sekiranya dia tak ada dana yang mencukupi untuk cover dia punya cost tu, meaning dia perlu jual dia punya Bitcoin tu. Ingat, miner ni adalah kuata pemegang kuata Bitcoin yang banyak dalam market. So kalau dia jual 10,000 kuota Bitcoin dalam satu masa, akan berlaku short dalam market dan Bitcoin akan drop kasih. So macam cakap, berdasarkan data kita di Bitcoin, kita still lagi ada potential untuk drop ke bawah. So drop atau tidak itu tak pasti, dan kita tak tahu pun adakah miner atau kuota jual tidak. So itu adalah kata berdasarkan future ataupun berdasarkan current market, itulah yang possible yang boleh berlaku. Dan sekiranya itu berlaku, kita akan tengok ada huge drop. Sebab tu cakap, currently kita still lagi belum bottom untuk Bitcoin, tapi ada petanda-petanda dah untuk kuota Bitcoin kuota bottom. So cakap dua holding, yes, dua akan buy juga. Sekiranya apa, dua akan buy selepas ini berlaku. Yang pertama 9.1 inflation rate dah pas. Yang kedua, interest rate. Dia nak tengok interest rate. Yes, saya tahu interest rate akan naik sampai 1%, mungkin lagi tinggi. So kalau interest dinaikkan, apa yang berlaku, dolar akan mengukur. Bila dolar mengukur, sekiranya dolar meningkat tapi Bitcoin still lagi sideways, so itu adalah satu indikator bahawa good untuk kita start DCA di kawasan price ini. Kemudian apa lagi bulan ni yang penting? Bulan penting ni adalah 29 hari bulan ataupun 28 hari bulan. Sehari saja selepas kuartal rate dinaikkan, apa berlaku? Kita ada US akan beri report untuk Q2 ataupun Q2 untuk report GDP. So GDP ni apa? Adalah GDP ni kita akan nak ukur aras ekonomi di US. Mostly kita tengok sedang dropping, tapi dropping tu slowly. So sekiranya GDP tu drop drastic, kita akan nampak akan ada huge kuartal transaksi dalam apakah Fed buat. Tapi tu nak cerita lah, sekiranya kuartal point ni adalah sekiranya GDP itu still lagi kukuh ataupun dropping tapi dropping yang slow. So apa yang berlaku, ini bermakna memberi kuartal peluang untuk Fed naikkan lagi interest rate. Sebab apa? Kenaikan interest rate akan slow down kan ekonomi ataupun GDP. So meaning kalau GDP tu jatuh slowly, so meaning good, maknanya good untuk naikkan interest untuk counter inflation. So meaning bila berlaku kenaikan lagi interest, berlaku macam tadi, miner ataupun siapa saja yang buat loan, mostly dalam crypto kita tengok adalah net event, mostly miner akan ada cost lagi meningkat. So kita ada expected dalam 3 tahun lagi bearish market. So adakah miner ni boleh survive? Kalau miner ni boleh survive, good untuk Bitcoin. So macam lah, range antara 26 dan 15k kita dah start buy. So kita tak tahu bottom bila, tapi berdasarkan analysis 26k ke 15k dah consider good position untuk anda DCA. So kalau ikutkan tu, tak perlu pun kita tunggu sampai 10k. Kalau sampai 10k itu rezeki. Even kalau sampai bottom pun, mostly kalau kita tengok untuk last sebelum ni, kita akan tengok contoh circle ni sampai bottom pun tak lama pun sampai bottom tu. Mostly dalam 1 minggu atau 2 minggu. Contoh kita tengok tahun 2017. So bottom mana itu 85% dekat sini. Kita kena tengok ke daily boleh nampak. So yang ni, so berapa lama dia berada di kawasan bottom ni. Contoh kita tengok yang ni, kita nampak sideways juga. Untuk yang ni pun sideways dalam berbulan. So kalau ikutkan masa tu, kita tengok adalah berada di kawasan sama juga. 7 masa tu adalah kata 2018 bearish market 7.6 dan 4.5 adalah consider good position untuk buy. Sama juga macam currently antara 26 dan 15k. So kalau dia bottom sedikit saja. So sana berapa lama kita tengok kawasan ni, ikutkan daripada first jatuh sampai lah sebelum dia pump, almost dalam 125 hari. So 125 apa? Dalam 3 bulan. So ini adalah potential kita akan dapat. Kemudian sama juga untuk currently kita tengok untuk last drop ataupun another cycle sebelum ni, kita tengok yang ini sideways kemudian drop untuk last dah sampai bawah ni berapa lama kat sini. Sama juga seperti daripada first drop sampailah dia start naik balik lah 222 hari. So almost dalam berapa tahun tu, expected dalam hampir 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan ke atas untuk kita berada di bottom. So meaning
Apa cakap ialah good position maknanya untuk kita DCA currently. Sebab apa? Kita tahu market maknanya adalah good untuk melakukan rebound ke atas. Nanti kita akan tengok balik chart. Untuk yang ni kita akan tengok price. Ini untuk Bitcoin. So untuk Bitcoin kita akan tengok harga semasa tu. Di daily kita tengok okey. So inilah kita nampak kenapa Bitcoin kali ini berada seperti sama. Kita berada di kawasan 25, 26 dan 14K. Macam cakap, tak rugi pun kita DCA di kawasan 26 dan 14K. So abaikan saja pergerakan mana. Kalau naik kita volume, tapi apa pun kita target kita targetlah kita berada dalam bearish market selama 3 tahun. So meaning whatever antara 26 dan 14K, dan kalau ikutkan di Ethereum antara 1.7K ke 1K, dah good position untuk DCA. So Zul akan start DCA di kawasan ni bila? Macam dulu kat tadi, bila selesai saja data bulan ini. Sebab apa? Data bulan ni amatlah penting. Kita tahu tadi inflation makin naik domestik, tahu inflation interest rate ada naik. Kemudian kita tahu earning report 28 ni earning report. Macam tadi earning report 27 kita akan dapat kenaikan interest berapa? Dia expected 1%. 29 kita akan tahu adalah GDP ataupun earning report untuk kita tahu berapakah kuartal current GDP. So, adakah GDP tu strong lagi? Kalau GDP tu still strong, meaning itu memberi jalan untuk Fed naikkan lagi interest rate. So hopefully nanti satu hari Zul akan buat mungkin nanti Zul akan pergi camping, maknanya tambah 7 hari masuklah hutan tu akan buat review, tapi Zul akan buat record siap-siap. Zul akan cuba terangkan anda sedikit ekonomi, apa tu GDP, apa tu QE, apa tu term-term dalam ekonomi. So hopefully nanti anda dapat faham sedikit. Kita akan belajar sama, even Zul pun masih lagi belajar ni pasal ekonomi ni. Untuk dulu memang Zul ada belajar dekat masa tu tadi memang tu ada belajar course English, course ekonomi. Tapi adalah bila baca buku tu dia payah sikit faham term-term ayat dia tu susah. Nanti tu akan terangkan ke anda mungkin dalam yang term yang mudah untuk kita akan faham. So hopefully kita akan dapat belajar bersama, dan untuk future kita akan dapat lagi tambah ilmu dalam ekonomi. Dan untuk kata sebab apa kita perlu belajar ini untuk kita ready untuk kita punya sebarang investment. Bukan di Bitcoin saja, anda nak invest di crypto, bukan di crypto saja, anda nak invest di stock, anda nak invest di house take rumah. Itulah anda perlu belajar untuk ekonomi. Kita perlu tahu current ekonomi. So bila kita tahu current ekonomi, so even Bitcoin jatuh pun kita tahu ini jatuh bukan Bitcoin saja, aset lain pun jatuh disebabkan apa? Dolar mengukuh. Dan sebab apa dolar mengukuh? Kita tahu disebabkan interest dinaikkan. Tu kenapa interest dinaikkan good untuk dolar? Disebabkan more jana income untuk di dolar. Sebab apa? Kita tengok aset drop. So meaning aset ni akan dicairkan. So bila dicairkan kita nampak banyak lebih duit company atau whale lebih besar ni nak buy harga murah. Bila nak buy harga murah, dia akan jual aset yang ada. So dia apa berlaku, aset dia akan drop. So meaning dia akan simpan dalam cash. So sebab tu saya cakap currently bila market tengah jatuh, cash is king. Sebab apa cash is king? Time inilah kita nak buy aset yang masa murah, dan nanti kita akan berleburan, kita akan jual. So guys, itu aja untuk pagi ni, sedikit analisis untuk di cara fundamental dan di chart. So untuk sebelum akhiri, ada juga malam ada yang request untuk market swap ni. Ada di ruang komen ada yang request market swap. Untuk dia akan terangkan sikit, hampir terlupa dah. So market swap dia akan tengokkan kat manakah dia punya market. So ada di KuCoin. So kita akan tengok di KuCoin market USDT. So market USDT. So market USDT tu kan. So ada di KuCoin tu kita tengok, tu tak pasti coin apa, tapi ada permintaan. So untuk coin kita tengok macam mana coin ni. So even coin ni maknanya dah free fall. So kalau ikutkan adakah good position untuk buy? Untuk coin macam ni Zul sarankan untuk anda jangan buy dah. Sebab apa? Ini dah consider free fall. Ikutkan, nak senang cerita, kalau kita go hospital tengok denyutan jantung tu dah slowly. So sama juga buat chart ni, sama je pergerakan ini menunjukkan coin ini dah mungkin antara 60% coin yang akan hilang dalam market. So coin ni dah tak nampak again, even dia dah last drop consider dah free fall. Ini adalah support, dah consider free fall. Kalau kita nak tengok price ini kembali sihat ataupun kembali hiduplah coin ni, kita tengok perlu price ni perlu naik balik almost dalam 10 sen. So dalam 10 sen kalau naik barulah kita boleh start invest balik. Untuk currently anda tak perlu buy, tapi kalau anda yakin juga long term, anda dah buat kajian, tak ada masalah, anda boleh invest, tapi investlah sedikit saja. Kalau 0.4 sen ni anda boleh dapat, tapi terangkan kalau dalam portfolio tu anda, kalau anda ada RM10,000, kalau nak invest juga market coin ni, anda perlu invest at least 1% saja daripada total anda punya investment. Sebab apa?
coin ini macam dekat diri coin ini nampak dia punya ciri-ciri untuk apa tu tamat riwayat dia dalam bearish market ni. So guys, hope ini dapat membantu anda dan melakukan keputusan sama ada buy tidak. So kalau anda tanya Zul, adakah Zul akan buy? Yes, Zul akan buy di kawasan Ethereum 1.4 dan antara 1k ke 1.7 dan Bitcoin antara 26k dan 5k. Selepas apa, Zul tunggu still lagi data untuk yang data untuk bulan ni. Selesai je data-data yang Zul ada ni dan kita akan buat conclusion balik, tengok current apa yang data, sebab apa data-data ni lah penting. Bila data penting ni kita tahu untuk another quarter 4, quarter 3 macam mana pula. So ini kita bila dapat quarter 2, kita akan result quarter 2, kita akan tahu apa akan berlaku di quarter 3. So adakah getting worse ataupun getting better. Kalau getting better, yes kita boleh buy, tapi kalau getting worse, meaning Zul akan buy juga di kawasan ni, cuma possibly Zul akan buy dalam small quantity saja. Mungkin Zul nak target buy Bitcoin RM1,000, Zul dropkan kepada RM500. Sebab apa? Zul expectation untuk quarter 4 tu, quarter 3 akan lebih teruk berdasarkan result quarter 2. So meaning itulah keputusan Zul. Zul akan buy di Bitcoin, tapi Zul akan tunggu dulu untuk Bitcoin dan Ethereum. Zul akan tunggu untuk sedikit habis dulu data bulan ni, iaitu Fed meeting, earning report dan expected hujung bulan, barulah Zul akan decide sama ada berapa Zul nak DCA di kawasan ini. So guys, so itu harap itu dapat membantu anda. So small even untuk short aku kata conclusion adalah hanya small pump untuk another huge drop. So kalau kita break aku kata kita punya support penting pun, barulah reason penting, barulah kita akan ada sedikit huge kenaikan. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe, dan sekiranya anda nak dapat data-data yang sebelum cakap semalam tadi Zul cakap data untuk Bitcoin breakout ni, anda hanya perlu join punya Discord channel, iaitu Discord channel malam Zul ada share kan. Kalau ikutkan semalam, nanti Zul akan tengokkan balik panjang lebar juga. So yang contoh yang ni Zul ada share kat sini, nampak Zul ada aku terima kan, di mana kat sini dia cakap tengok RSI berada below atas 50. Good, macam juga kan bila RSI berada atas 50, ini bermakna kita tahu pergerakan price adalah mostly untuk kenaikan ke atas. Kemudian tengok stock kata stock RSI, stock RSI dah drop. So meaning good untuk dia regain momentum. So apa yang berlaku, macam cakap Zul sharekan di ni, sebaik saja kita breakout ini ada price target adalah kita target di kawasan ni, di triangle dan juga di kawasan atas ni. Ni mostly kita nampak ada kenaikan. So kalau kita nak tengok another drop, another pump ke atas, kita perlu breakout dulu level kuning ni adalah 23k. Kita break 23k, barulah kita boleh sembang ke dalam kawasan 26k, 29k dan so on ke atas. So step by step kita akan monitor untuk pergerakan di Bitcoin. So lain apa lagi, Zul ada share juga pasal QE, sebab ada yang tanya pasal QE ni. So Zul ada share lah sedikit. So apa berlaku dekat sini, Zul tunjuk dekat antara apa yang ada possible boleh berlaku adalah yang ni. Kita nampak pergerakan satu, sama juga RSI di 50 berada di oversold. Berlaku kata pump itu adalah seperti hanya sampai kawasan Thailand. Sama juga ni adalah kata small pump saja, seperti boleh berlaku small pump, dan apa berlaku kita akan another drop. So ini kita still lagi bergerak dalam channel. So inilah pergerakan yang boleh berlaku yang Zul nampak untuk medium pergerakan. So ini untuk short term, yes boleh berlaku pump. Untuk long term still lagi, ataupun untuk still lagi dalam bearish market ni, kita nampak still lagi untuk price itu drop. So macam mana nak dapat Zul punya Discord channel? Senang saja, anda pergi ke YouTube channel Zul, kemudian hit button join notification. Lepas anda buat payment ataupun buat transaction, anda akan perlu cari membership ni. Akan ada ada home, video, playlist, community membership. Anda klik saja membership. Dalam membership ni akan ada link untuk direct terus ke Discord channel. Anda hanya akan nampak membership ni selepas anda buat transaction selepas anda join punya YouTube membership. So guys, itu aja untuk pagi ni. So macam biasa, hari ni hari Ahad, walaupun hari Ahad malam tak ada live, tapi Zul akan sharekan ke anda data-data ni, dan kita akan semalah kalau nak tanya pasal ekonomi ke GDP apa kat sini, Zul akan carilah bantu anda untuk terangkan. Contoh Zul terangkan sini apa tu QE, so apa understand QE. So ini kita akan sembanglah sikit-sikit, dan Zul akan sharekan sedikit data fundamental dan sedikit technical analysis di Discord channel Zul. So guys, itu je untuk pagi ni. Thank you for like, subscribe dan hit button notification untuk anda dapatkan notification bila Zul live, iaitu Zul akan live 10 malam ke 9 malam, iaitu setiap Isnin dan Jumaat. So guys, jumpa lagi next review. Assalamualaikum. Bye bye.